Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Sadaqallahul azim. Alladzi ahallana daral muqamati, Tuhan yang telah menempatkan kami di tempat tinggal yang kekal, min fadli, semata-mata dengan limpah kurnianya. La yamassuna fiha nasab, kami tidak akan merasa penat lelah di situ. Wa la yamassuna fiha lughub, dan kami juga di situ tidak akan merasa letih lesu. Ayat sebelum ini menyatakan balasan kepada orang yang beriman, khususnya mereka yang membaca Al-Quran, dan mereka itu berada pada kelas yang terbaik sekali, yaitu as-sabiquna, orang yang mendahului dulu. Summa awrasna al-kitab alladhina astafayna dulu min ibadina, kemudian faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Yani sabiqun bil khairat, sabiqun bil khairat ini golongan ketiga yang paling istimewa. Segala amal kebajikan dialah orang yang berada, orang yang lebih dahulu sampai padanya, orang yang lebih awal menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dikurnia kepadanya jannatu adnin, syurga Adan. Mereka masuk ke dalam surga itu dengan diberi kepada mereka pakaian dari gelang-gelang emas, kemudian dengan permata, mutiara, lu'lu'an, mutiara. Pakaian mereka pulaknya sutra. Mereka pulaknya mengucap kepada Allah, memuji-muji Allah yang menghilangkan daripada mereka duka cita. Duka cita ini, duka cita duduk di alam dunia yang penuh dengan malapetaka, sebab-sebab yang membawa mereka kepada duka cita. Alhamdulillah, bila sampai ke akhirat semuanya tak ada lagi dah. Rasa bimbang, takut sudah tidak ada lagi, nyaman sepenuhnya. Kemudiannya, inna rabbana laghafurun syakur, disebabkan Tuhan kami, kata mereka, maha pengampun lagi maha membalas, lagi maha memberi balasan yang sebaik-baiknya kepada orang yang taat. Dua perkara ini apabila kita berada di bawah payungnya, payung Al-Ghafur, payung Asy-Syakur, maka kita terjamin dalam apapun keadaan kita berada. Kita sudah dijamin. Apabila berada di bawah payung Al-Ghafur, segala kesalahan kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bawah payung Syakur, segala amalan kita diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada, sama ada kita tergelincir, kita jatuh, kemudian kita bangkit semula, kita bina kehidupan kita, semuanya kita jatuh, Allah Maha Pengampun, tak apa. Jika kita berbuat sesuatu selepas itu amal kebaikan atau sifat sebagai orang mukmin yang sabiqun bil khairat, Allah akan membalas. Apalagi yang kita mahu daripada Allah. Kalau kesalahan kita diampun, kesalahan kita ada ubat, segera diubatinya. Kalau kita berada dalam keadaan baik, diucap terima kasih dan diterima sebagai satu amalan yang baik. Satu keadaan yang cukup selesa hidup seorang mukmin apabila berada bersama Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Maha Bersyukur maknanya membalas. Ya. Dua keadaan ini iaitu dua nama Al-Asma'il Husna. Kalau satu saja, Al-Ghafur saja, kurang selesa. Tuhan Maha Pengampun, dia ampun dosa. Yang tidak berdosa, yang kita buat baik, dilupakan misalnya, ataupun didiamkan, tidak disebut apakah akan terjadi, kita merasa kurang selesa juga. Dosa kita diampun, tapi pada pembalasan baik didiamkan. Kita berada di bawah payung Syakur. Segala amal kebaikan kita dibalas, tapi dosa kita bagaimana pula? Apabila kita berada di bawah dua-dua sifat ini, maka tidak ada lagi keadaan-keadaan yang membimbangkan kepada seorang itu.
Itulah namanya azhaba annal hazan. Allah menghapuskan, Allah menghilangkan duka cita bagi kami. Di mana itu? Di mana tempatnya ini? Duka cita ini hilang. Di dunia kita hilang dari satu duka cita, masuk pada duka cita yang lain. Hilang dari satu kesusahan, masuk kesusahan yang lain. Kita sehat, baru sembuh penyakit. Anak kita pernah nak masuk sekolah pun tak terima. Sebabnya dia dulu rendah, tak dulu bahasa Malaysia. Cari sekolah lain, cari sekolah swasta, kena bayar. Semua keadaan menyulitkan hidup di dunia ini. Menyulitkan. Duduk sejuk sangat pun tak boleh, panas sangat pun tak boleh juga. Buka aircon pun tak boleh, buka kipas pun tak kena. Duduk tak ada kipas, tak ada aircon pun tak kena juga. Yang mana yang kenanya? Ini manusia duduk dalam dunia ini disebutnya kabad. Kabad. Bukan kabab tak apa. Kabadun ni mana semua salah. Semua tak kena. Tak ada yang kena dengan dia. Inilah dia manusia di dunia ini, tabiat dunia. Bila akan selesai keduka citaan yang seumpama ini? Akan selesai apabila seorang itu beralih ke rumah lain, duduk di tempat lain, tempat yang betul-betul selesa. Tak payah pakai kipas, tak payah pakai aircon, tak payah pakai mikrofon. Paling je pula kena, ini tak dengar pula. Paling ni tak dengar. Betul, duduk di sini. Sebab itulah kena ada keliling ni mikrofon. Sini. Sini pun dengar, sini pun dengar. Saya hadap ke depan saja, saya nak tengok juga ni Tuan Haji ni, Tuan Haji Salim, nak tengok juga Tuan Haji Hanim, nak tengok juga Haji Harun, tengok juga Haji. Semua nak tengok. Jadi macam mana? Inilah namanya dunia. Kita nak bersalah kepada siapa tempat duduk ni, tak ada satu pun yang kita terima 100% baik. Tak ada. Adalah kekurangan di sana sini, kerana di dunia ini bukan tempat membalas, tempat menguji. Bersabarlah kalau macam tu. Kemudian kita akan pergi ke mana? Allah menyatakan, allazi ahallana daral muqamati min fadlih. Allah, Tuhan yang menempatkan kami di tempat tinggal yang kekal. Bila pergi ke satu tempat yang kekal, maka tidak ada lagi lah apa yang kita rasa di dunia ini. Tidak ada lagi. Dunia ini disifatkan sebagai mamar, tempat lalu. Dalam hadis menyebutkan apabila Nabi SAW dia pegang bahu Abdullah bin Umar, pegang bahu. Lalu Nabi kata, "Kum fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil." Duduklah dalam dunia ini bagaikan orang merantau. Orang merantau. Aw 'abiri sabil, ataupun orang yang lalu lintas. Orang merantau dia mau pulang segera. Kita pergi ke pasar lah lamanya tinggal rumah 2 jam. Tak mahu nak pergi 15 minit Kita suka di rumah kita. Boleh masuk dapur, boleh masuk bilik air, boleh masuk. Dalam perjalanan boleh kan? Perjalanan tak boleh. Kadang-kadangnya kita kena kunci 4 jam. 4 jam sebab tak ada. Orang pergi ke Uzbekistan, dia selalu kunci. Tak ada tempat buat. Dia tak sedia tempat. Dia susah. Yang tempat tak sedia juga tak ada air pun bayar 500 sum. 500 bayar tempat tak ada air. Kalau ada air lebih lagi lah. Susahnya duduk merantau ni. Susah. Duduk di rumah kita, alhamdulillah, nak makan banyak mana, nak tidur pukul berapa. Dunia ini sebenarnya bukan seperti rumah kita. Dunia ini kita abiri sabil dan ataupun orang yang melintas saja. Yang melintas tu tak boleh lama duduk tengah jalan tu. Pergi-pergilah seberang sana. Jangan duduk main tengah jalan, nak isap rokok tengah jalan. Tak ada. Kereta laju sebenarnya. Laju. Ini dia dunia. Makna dunia ini, dunia artinya dekat. Ini hak yang dekat ni, kita ada rumah kita jauh sikit. Itu rumah akhirat. Jangan kita kata segala-galanya di sinilah, ni di dunia ini. Tak ada. Ataupun dunia ini dia ambil daripada satu perkataan disebutnya ad-dani'u. Dani maknanya hina. Dunia ini hina.
Tak ada benda dalam dunia ini apabila kita ambil kemudian dia tu semakin segar, dia makin busuk. Dia busuk, dia rusak, dia musnah. Makanan yang mahal-mahal tu makin busuk sebenarnya. Makin busuk bila dibuang. Itulah dia dunia. Dunia. Barang yang sedap lagi busuk. Oleh demikian, apabila seorang itu bebas dari dunia ini, dipuji kepada Allah, alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan, alhamdulillahillazi ahallana daral muqamah. Segala puji bagi Allah yang menempatkan kami di negeri yang kekal abadi ini. Negeri yang kekal abadi di mana? Iaitulah negeri akhirat, namanya Darul Al-Muqamati Al-Abadiyah. Di dunia ini kita menghadapan dengan segala macam malapetaka. Di akhirat kita bebas daripada semuanya. Duka cita kita bebas, keselamatan terjamin di mana-mana pun apabila kita berada di sana. Kita sebutnya sebelum ini, sepanjang perjalanan di dunia ini tak ada waktu pun kita selamat. Kalaupun kita selamat, kita akan diancam. Kita selamat selepas usia 40 tahun. Dalam usia 40 tahun, kita petik apa yang kita tanam. Hasil daripada kita bekerja, kita sudah dapat beli rumah, kita dapat beli kereta, kita dapat beli tanah, kita ada kebun. Umur 40. Tapi umur itu juga penyakit mula datang. Penyakit mula datang. Dia panggilnya mu'tarakul manaya, mujtama'ul amrad pada ketika ini. Kita pergi ke doktor, doktor kata tak ada apa-apa, tapi dia orat tegang, sakit orat saja. Waktu ini namanya bukan penyakit apa-apa, namanya amradus syaikhukhah. Amradus syaikhukhah ini sakit penuaan, sakit tua. Orat kita tegang, perjalanan darah tak elok, tapi nama makan banyak, berjalan tak berapa larat, tapi makan banyak. Kemana pergi ni? Ini makanan dia pergi menjadikan orat kita keras, orat kita berjalan darah tak betul. Namanya amradus syaikhukhah bila selepas daripada umur 40. Habis. Duka cita tak duka cita? Duka cita lah, makanan banyak tak boleh nak makan. Makan dia sakit. Ya. Kita pergi lagi ayat yang dikatakan allazi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasab. Di akhirat ini tidak disentuh. Yamassuna ini tidak disentuh. Bahasa Al-Quran tak boleh tidak disentuh, sebut tak disentuh. Bahasa Melayu dia tidak kata sentuh, dia kata tidak ditimpa oleh penat dan letih lesu. Tidak ditimpa. Al-Quran sebut tidak disentuh. Sentuh ini satu kepenatan, kepedihan, satu ketika yang sangat pendek. Itu maknanya nasab. Kita katakan apa? Periuk panas. Periuk panas ni kita sentuh. Tak tahu panas tak panas. Kendi panas, seret panas ni. Sedangkan itu namanya nasab. Nasab. Kalau kita pegang lama, namanya lugu panas di mana boleh tahan, tak boleh nak pegang lama. Kita letak dia. Itu pun kita ambil air liur sikit. Namanya nasabun. Nasab. Jadi tidak disentuhnya perasaan nasab. Nah, itu di akhirat. Di dunia ini penat ini di mana-mana saja. Tidur lama pun tak boleh, kerja lama pun tak boleh, atau kursi lama pun tak boleh. Namanya nasab. Wala yamassuna fiha lughub. Dan pada hari akhirat juga tidak akan ditimpa padanya lughub, penat. Tak ditimpa penat dan tidak ditimpa pulanya letih lesu. Letih lesu ini satu penyakit yang menimpa orang yang sudah berusia. Penat, letih lesu. Makan pun tak mau, rehat pun tak boleh, tidur pun tak kena. Namanya luhu. Ini hari akhirat semuanya ini tak ada. Semuanya tak ada. Jadi oleh yang demikian, manusia mengapa pilih dunia? Kalau begitu kita pilih akhirat lah. Kita bersedia untuk pergi ke akhirat. Sedia. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah yang kita baca dahulu.
tadabbur Al-Quran, sehingga kita sampai ke satu peringkat kita berbahagia dengan ilmu Al-Quran, rasa senang dengan ilmu Al-Quran. Kita akan disediakan satu tempat yang disebutnya Darul Muqamah. Jadi kalau begitu, lakukanlah amal saleh, jadikanlah dunia ini tempat untuk menyimpan bekalan ke akhirat. Apabila kita sampai kepada peringkat ini, bermakna kita berjaya hidup di dunia, berjaya menjadikan dunia ini sebagai tempat lalu, mamarrun, tempat lalu, bukan tempat untuk berehat di dunia. Begitulah Al-Quran mengajar kita tentang dunia dan akhirat. Mengajar. Ini bukan satu ajaran yang menolak dunia. Kita dah sebut dah sebelum ni dalam ayat-ayat lain, menyatakan dunia ini jika seluruhnya berada dalam tangan kita, tidak ada dalil menyatakan haram. Anda milik dunia seluruhnya dalam tangan anda, orang lain semuanya kuli kepada anda ketua, anda pemilik dunia ini, haramkah? Tak ada dalil menyatakan haram. Silalah anda bayar zakat. Lebih baik daripada harta ini berada di tangan orang kafir. Mereka tak keluar zakat. Harta mereka menindas orang lain, tapi harta yang ada pada orang Islam, orang lain akan berbahagia dengan harta yang ada pada kita. Juga jalan menuju akhirat. Jadi oleh yang demikian, panduan Al-Quran dalam menjalani hidup di dunia adalah satu panduan yang cukup membahagiakan. Lebih-lebih lagi jika nak ditandingkan dengan tidak boleh ditandingkan dengan mana-mana teori yang membawa manusia, yang mengajar manusia kepada kebahagiaan, tapi sebenarnya tak sampai. Kemudian seterusnya, walladzina kafaru